Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan fizik tingkatan 5 KSSM. Sikit soalan berkaitan dengan keelektromagnetan. Okay, kita mulakan. Darjah 39.1 menunjukkan sebuah kipas mainan berputar dengan kelajuan lebih rendah. Okay, kita salin dia punya maklumat. Jadi kita nampak soalan yang pertama kita kena salin maklumat dulu. Dengan kelajuan lebih rendah. Habis satu sel kering. Betul? Darjah 39.2. Kipas mainan berputar lebih cepat bila dua sel kering. Jadi kat sini kita dapat tahu yang beza dia adalah dua sel kering. Bilangan sel kering? Sel kering dan kelajuan putaran kipas. Okay. So bila kita dah tahu, kita dapat tentukan dia punya mana yang manipulasi dan mana yang bergerak balas. Okay, kita tahu yang diubahnya adalah ni. Bilangan sel kering kan. Jadi bilangan pemulih ubah manipulasi dia bilangan sel kering dan pemulih ubah bergerak balas dia adalah kelajuan putaran kipas. Okay. Tapi bila kita nak tulis, tulis pemulih ubah manipulasi, kita tak boleh tulis bilangan sel kering sebab kita kena olah sikit kan. Dia punya pemulih ubah manipulasi tu. Okay, apa yang diwakili oleh bilangan sel kering itu adalah magnitud beza keupayaan ataupun beza keupayaan ni. Beza keupayaan iaitu voltan kan. Unit dia V. Beza keupayaan adalah voltan. Okay, jadi bila bateri tu bertambah, dia punya bilangan voltan pun bertambah. Magnitud beza keupayaan dia bertambah. Jadi macam mana nak buat inference adalah dia punya bentuk jawapan dia adalah MV iaitu manipulative variable ataupun pemboleh ubah dimanipulasi MV MV iaitu manipulative variable ataupun pemboleh ubah manipulasi dengan RV. RV adalah responding variable. Responding variable. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas PB. Jadi saya nak jawab inference adalah MV, RV dipengaruhi oleh MV. Pengaruhi oleh MV. Okay, cek sini RV ni adalah kelajuan putaran kipas. Berdasarkan gambar rajah tadi, kelajuan putaran kipas adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan MV, pemboleh ubah manipulasi adalah magnitud beza keupayaan. Daripada bilangan sel kering kita dapat tadi, kita kena olah sikit dia punya tu. Jadi jadi magnitud beza keupayaan. Kita kena olah sikit pemboleh ubah manipulasi dia tadi. Okay, jadi kat sini hipotesis macam biasa semakin kan, semakin bertambah ke, semakin berkurang ke. Kat sini semakin meningkat magnitud beza keupayaan, semakin meningkat MV, semakin meningkat RV kan. Semakin meningkat MV pemboleh ubah manipulasi, semakin meningkat RV. Dia depends on soalan lah. Kalau soalan tu semakin meningkat, semakin menurun ke, pandai-pandai buat sendiri kan. Okay, dalam kes ni semakin meningkat MV, semakin meningkat RV. Okay. Okay, kita go on to the next question. Okay, next question adalah dengan menggunakan radar seperti magnet. Okay, ambil dia punya maklumat. Magnet. Denim besi berbentuk C ataupun dalam serta buku ikut kata berbentuk U dan radar lain. Terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di B. Hipotesis tadi hipotesis yang semakin meningkat
magnitude beza keupayaan semakin meningkat kelajuan putaran kipas tadi. So dia nak suruh kita buat eksperimen. Dia nak suruh kita rancang satu eksperimen lah. Buat satu laporan eksperimen. Okay, so bila kita terangkan satu eksperimen ni, dia suruh buat laporan lah. Lebih kurang laporan. Dalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut. Okay, so dia nak tujuan, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, susunan radas, prosedur eksperimen. Okay, ini dalam soalan panjang lagi sebenarnya. Prosedur eksperimen termasuk satu cara mengawal pemboleh ubah dimanipulasi ataupun satu cara mengawal MV dan satu cara mengukur pemboleh ubah bergerak balas ataupun satu cara mengukur pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV lah. Mengukur RV. Okey. Lagi satu cara untuk menjadualkan data adalah macam kita biasa tengok kalau eksperimen tu keputusan jadual kan. Lepas tu analisis data ni graf kan. Berdasarkan jadual tu kita nak kena buat graf. Okay tu. So kita nak kena rancang eksperimen kan. Eksperimen tu kita kena tahu lah eksperimen apa. Kalau kita tak tahu eksperimen apa macam nak jawab soalan kan. So kena tahu. Kena hafal. Dan kalau hafal saja susah sikit nak hafal, nak ingat kan. So kena hafal dan faham. Okay. Ni eksperimen je lah. Okay, dia kata kita mulakan dengan tujuan. Sekejap. Tujuan eksperimen. Okay, tujuan. Tujuan dia adalah kita baca dia punya ni eksperimen dulu. Eksperimen adalah eksperimen untuk menentukan magnitud daya saling tindakan atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet kekal. Okay, jadi ayat ni macam complicated kan. Ayat ni macam susah kan. Jadi kita tengok satu-satu. Magnitud daya ni kita biar dulu. Okay, kita nak tahu ni. Apa maksud konduktor pembawa arus ni? Konduktor pembawa arus. Okay, seperti mana kita tahu? Konduktor ni adalah benda yang mengalirkan arus elektrik kan. Okay, tengok gambar rajah ni. Korang. Tengok gambar rajah ni. So ada wayar kuprum tebal, wayar kuprum pendek, dening besi berbentuk U. Ni saya kata. Dalam soalan ni dia tulis berbentuk C. Tapi dalam buku kadang-kadang dia tulis berbentuk U. Sama lah. Yang penting kita tahu ni bentuk apa. Okay, lepas tu ikut kehendak soalan. Kalau soalan tulis C, jangan kita label U pula. Tulis C lah. Lepas tu apa konduktor pembawa arus dia? Konduktor pembawa arus. Konduktor tu adalah benda yang mengalirkan arus elektrik. Bawa arus. Okay. Kita tahu arus dia mengalir daripada terminal positif ke negatif. So arus ni akan mengalir ke sini. Kan? Lepas tu dia akan nak pergi negatif. Tapi dia tak ada dia tak ada benda yang alirkan arus elektrik kan. Jadi wayar kuprum pendek ni adalah benda yang mengalirkan arus elektrik. Nampak? Patutnya dia tak ada benda ni. Patutnya tak ada. So benda ni tak dapat bersambung lah. Arus dia tak dapat bersambung. Jadi disebabkan ada wayar kuprum pendek ni, sebab itulah arus tu boleh disambungkan macam ni. Macam ni. So arus bergerak pada positif ke negatif. Sebab ada konduktor pembawa arus tu. Wayar kuprum pendek tu adalah konduktor pembawa arus tu. Okay. Tu. Okay, jadi kita tengok balik yang tadi. Okay, apa maksud medan magnet kekal ni kan? Medan magnet kekal ni apa pula? Okay, kita tengok balik gambar aja. Medan magnet kekal ni terhasil pada magnet kekal lah. Kita tahu ada dua jenis magnet kan? Magnet kekal dengan sementara. Jadi yang ni magnet dia ni adalah magnet kekal. Magnet kekal sebab dia memang betul-betul magnet lah. Jadi magnet sementara ni macam mana? Magnet sementara ni adalah wayar kuprum pendek ni dia bertindak sebagai magnet sementara sebab magnet sementara ni adalah konduktor yang menerima arus elektrik
Lepas tu dia akan hasilkan medan magnet sendiri sebab dia jadi magnet sementara. Bila konduktor menerima arus elektrik, dia akan hasilkan medan magnet sendiri lah. So, medan magnet yang kekal ni, kita tahu dia bergerak pada N ke S. Lepas tu yang magnet sementara ni pun dia ada medan magnet dia sendiri. Jadi kita boleh tentukan guna petua tangan kiri Fleming. Kan? Petua tangan kiri Fleming. Macam ni. Macam ni. Petua tangan kiri Fleming. Ni. Tu sini kan. Okey. Kita boleh tentukan. Ni 90 darjah lah patutnya. 90 darjah. 90 darjah. Okey, ni adalah apa? So, patutnya yang ni kita tukar warna. Okey, yang merah ni yang ibu jari ni adalah daya. Daya. Ni adalah medan magnet. Ni adalah sama je tangan dia. Yang ni adalah arus. So kita buat tangan kita macam tu. Medan magnet ke atas. Maksudnya jari telunjuk kita ke atas lah. Ke atas, arus menghadap kita. Kan? Menghadap kita. Menghadap muka kita. Maksudnya kita punya daya tu akan ibu jari kita akan ke kiri yang mewakili daya. So benda ni daya dia akan ke kiri kan. So dia akan tolak wayar kuprum pendek tu ke kiri. So daya tu ke kiri, wayar kuprum tu bergerak ke kiri. So nanti bila kita hidupkan bekalan kuasa ni, kan, hidupkan kita on switch. Kita on switch bekalan kuasa tu, dia akan menyebabkan konduktor tu tukar di medan magnet jadi magnet sementara. So dia ada medan magnet sendiri. So disebabkan ada medan magnet sendiri tu, adalah daya yang menolak wayar kuprum tu. So bila kita tekan on dekat switch ni, wayar kuprum pendek tu akan bergerak ke sini, ke kiri. Okay, kita tengok balik. Okay, kita dah faham eksperimen ni kan. Jadi tujuan dia kita tulis balik lah, untuk mengkaji hubungan antara MV dengan RV. Manipulative variable dengan responding variable. Antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okay, tapi dekat sini, okay, ni sama lah, itu beza keupayaan dia punya pemboleh ubah manipulasi ni kan. Tapi dekat sini, daya tadi lain kan, pemboleh ubah manipulasi lain. Tapi kat sini lain. Tadi pemboleh ubah manipulasi dia adalah yang ni. Pemboleh ubah manipulasi dia lain sebab tu gambar raja lain, silap. Tadi yang kipas tu dia punya ni MV dia sama dengan eksperimen ni, tapi dekat sini lain. Sebab yang tadi kelajuan putaran kipas kan. Okey, yang ni lain sebab eksperimen ni dia guna radas yang lain lah. Dia tak guna kipas ke apa kan. So kita kena ikut eksperimen lah, jangan ikut gambar rajah tadi. Kita kena tujuan ni tujuan eksperimen. Jadi kita kena ikut eksperimen, jangan ikut gambar rajah yang kipas tadi. So kat sini pemboleh ubah dia, kita tengok dulu pemboleh ubah dia magnitud beza keupayaan sama kan, sama dengan tujuan. Tapi dekat sini bergerak balas je lain. Kat sini tulis daya magnitud pada konduktor. Yang ni jarak gerakan wayar kuprum pendek kan, sama dengan bergerak balas dalam kurungan. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab dalam eksperimen ni kita nak mengkaji daya magnitud daya dengan ni bukan daya dengan magnitud daya, silap. Dengan magnitud daya pada konduktor kan. So eksperimen ni kita buat untuk kira daya tu. Untuk kira daya pada konduktor. Maksudnya nak kira daya yang menolak wayar kuprum tu kan. Berapa banyak daya yang tolak daya wayar kuprum tu. Tapi kita tak ada cara untuk ukur daya. Kan? Kita tak ada cara untuk ukur daya. Jadi kita kena wakilkan daya tu sebagai jarak gerakan wayar kuprum pendek tu. Maksudnya kita tengok daya tu besar ke tak berdasarkan jarak gerakan wayar kuprum tu. So bila wayar tu bergerak banyak, maksudnya daya dia banyak lah. Kalau wayar tu bergerak sikit, maksudnya daya tu sikit. Maksudnya kita kena macam olah sikit lah yang ni. Dia punya yang bergerak, melebar bergerak balas dia ni. Berdasarkan eksperimen kan. Sebab kita nak ukur yang ni. Tapi bila kita dah dapat ni, kita dapat jarak gerakan ni, kita boleh
simpulkan yang daya tu bergantung kepada jarak gerakan wayar kuprum pendek tu. Macam tu. Lepas tu pemboleh ubah dimalarkan dia adalah medan magnet kekal. Kekuatan medan magnet kekal. Sebab apa? Sebab kita tak ubah pun jenis magnet dan kita tak tambah pun bilangan magnet. So medan magnet dia sama je kuat, sama kuat kan. Setiap kali kita ubah. Yang kita ubah adalah magnitud beza keupayaan ni. Okay, kita teruskan. So, ni radas nambahan dia. Dia ada magnet-magnet dia ni besi berbentuk C ni, wayar kumpulan tebal, wayar kumpulan pendek. Okay, ni dan segala bagai lah. Dan pembaris. Pembaris ni adalah kita guna untuk kira jarak gerakan wayar kumpulan pendek ni. Kita kira berapa cm kan, berapa cm dia bergerak. Dan bila kita kira berapa cm tu, daripada situlah kita dapat simpulkan berapa kuat daya yang terhasil. Daya yang bertindak ke atas wayar kuprum tu. Okay, ini susunan radas ya. Bila pastikan hafal dan faham supaya nanti boleh lukis kan masa exam. Tapi tak perlulah lukis sebiji macam ni kan. Lukis cantik-cantik, pastikan pemeriksa faham sebab ni bukan periksa seni, ni periksa fizik kan. So lukis tu tak perlulah sempurna tapi pastikan pemeriksa faham cukup lah. Okay, ni prosedur eksperimen. Dia kata voltan bekalan kuasa yang digunakan dicatatkan. Maksudnya 1.5 voltan ni adalah voltan asal dia. Voltan asal. Lepas tu dia kata bekalan kuasa dihidupkan. Okay, jadi bila dihidupkan ni, kita kira jarak gerakan wayar kuprum pendek di atas wayar kuprum tebal. Okay, wayar kuprum tebal tu adalah landasan dia. Kan? Ni wayar kuprum tebal. Lepas tu, wayar kuprum pendek tu yang ni. Yang ni. So dia akan bergerak ke arah ni, mengikut landasan ni. So kita kira lah jarak tu. Jarak tu berapa? Ni jarak. Kita kira guna pembaris kan. So dia kata eksperimen diulangi dengan bekalan kuasa beza keupayaan V sama dengan 2.0, 2.5, 3.0 dan 3.5 voltan. Okay, jadi kat sini kita dapat tahu yang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab dia ubahan. Dia yang berubah. Dia punya magnitud beza keupayaan tu yang berubah. Magnitud tu adalah nilai kan, nilai beza keupayaan. Nilai voltan tu yang berubah. So, kat sini yang saya cakap tadi. Satu cara mengawal pemboleh ubah. Inilah cara mengawal pemboleh ubah dia. Kita ubah dia punya bekalan dekat bekalan voltan tu, dekat nilai voltan tu kita boleh ubah. Bekalan kuasa tu kita boleh ubah dia punya nilai voltan. Satu cara mengawal MV. Ni cara mengawal MV. Okay, jadi lagi satu ni adalah satu cara mengukur pemboleh ubah. Ni cara mengukur pemboleh ubah. Satu cara mengukur pemboleh ubah. Mengukur RV pemboleh ubah gerak balas. Ni cara dia. Kita ukur tu, kira cara mengukur Cara kita ukur dengan pembaris tu, ukur jarak gerakan wayar kuprum pendek tu adalah cara kita mengawal pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu last sekali, keputusan direkodkan dalam jadual. Okay. Next. Ni keputusan ataupun cara untuk menjadualkan data ni. Ni buat jadual. Okay, ni pemboleh ubah manipulasi, ni pemboleh ubah bergerak balas. Unit jangan lupa tulis. Dia punya ni unit kan. Ni unit dengan dia punya simbol. Simbol pun kena tulis. So kita tulis, kita isi yang boleh ubah manipulasi je sebab kita tak buat pun eksperimen ni. So kita ukur yang manipulasi je dah cukup lah. Yang ni sebab kita tak buat lagi, kita tak boleh letak nilai bergerak balas je sebab kita tak tahu kan berapa. So yang kita tahu, kita letak nilai kita tahu je. Okay. Last sekali adalah cara untuk menganalisis data ataupun kita buat graf. Berdasarkan data yang kita dapat tadi, kita buatlah graf. Okay, tulis macam biasa, tulis dia punya ni. Boleh buat bergerak balas dengan manipulasi. Tulis simbol, tulis unit. Sini simbol, ni unit. Okay, so disebabkan kita tak tahu nombor dia berapa tadi kan. Kita tahu nombor boleh buat bergerak balas tadi apa. So kita tak tulis nombor. Setakat kita tulis graf macam ni je dah cukup dah. Sebab kita tak boleh nak plot ke apa-apa kan. Tak boleh nak tulis berapa. So kita tahu nilai, kita biar je macam tu.
So kalau kita buat macam ni dah dapat markah dah. So tu je lah soalan ni, dah habis lah. Kita dapat markah penuh lah kalau kita jawab macam ni. Okay, tu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua A plus lah fizik SPM kan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.